Sorry lama tak update sebab kita ada masalah teknikal sikit. Maaf ya. Okay, kali ni kita nak kongsi resepi sizzling yummy tanpa klepot. Itu sizzling yummy. Kejap. Ada lagi sikit je lagi kita punya bahan. Okay. Kita tarik sikit. Okay, tarik sikit lagi. Okay, kita nak bagi laluan untuk bahan yang selebihnya. Okay. Alah, sikit je. Setakat tepung jagung. Ada lada sulah, ada lada hitam, cube pati ayam, daun bawang dan juga sayur pak choy. Tapi kalau tak nak pakai sayur pak choy, korang boleh pakai sayur sawi. Tak ada masalah. Tapi kalau terlupa pula dengan telur. Okay, telur kita ni. Tapi siapa yang nak makan, tak nak sudah. Okay, boleh skip bahagian tu. Okay. Dan juga sesiapa yang allergic dengan sayur ke, ataupun memang tak makan sayur pun boleh skip juga. Okay. Pak choy ataupun sawi, mana-mana ikut suka. Okay. Ini je banyak ke bahan dia. Tidak kan, bagi kita sikit je. Alright. Tak apa, jangan risau. Resepi kita akan tulis di bawah. Cara-cara tengok daripada video. Alright. Okay, kita pakai cendawan shiitake. Cendawan shiitake ni bau dia lebih macam tu. Tapi kalau nak pakai yang kering pun tak ada masalah. Mula-mula kita kena perap ayam kita bahagian dada ataupun tulang. Tapi kalau buat kedua-duanya pun boleh, tak ada masalah. Perapkan dia dengan kicap pekat dan juga kicap manis. Okay, kicap pekat belah kiri, kicap manis kita tembakkan dia belah kanan. Nampak tak, nanti kita tembak kita tembakkan belah kanan. Alah, sikit je. Ini hanya untuk perakkan dia selama 1 jam di dalam peti ais. Kenapa dalam peti ais? Sebab kalau kat luar nanti takut kena telur lalat. Okey, cendawan shiitake ni kita potong dia besar-besar macam ni. Sebab nanti dia masuk dalam kuah, dia akan kecut juga. So kita potongkan dia besar-besar biar dia ada rasa. Tapi kalau korang nak pakai yang kering, kena rendam dulu. Okey. Ini bahan tumis kita. Kita ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia dan juga cili kering. Tapi sesiapa yang tak makan pedas ataupun nak skip bahagian cili tu pun boleh, tak ada masalah. Korang pakailah setakat sebatang ataupun 2 batang je. Tapi kat rumah kita ni kita makan pedas. Alright. So kita kenalah tambah lebih. Okey, bolehlah kita start untuk menumis. Okey, lepas tu bila minyak dah panas, bolehlah kita tumiskan bahan-bahan kita. Macam bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia dan juga cili kering. Okey, kita tumiskan dia sehinggalah dia naik bau ataupun sehinggalah dia naik wangi. Okey, api jangan besar, api kecil je. Kalau besar nanti dia cepat hangit. Okey, sebab kita punya cili kering tu, okey, kita tak nak garingkan dia tau. Kita cuma nak dia naik bau sahaja. Bau aroma terapi. Okey, kali ni kita masak kat luar. Jadi sunlight tu perfect lah macam tu. Saja bagi tahu. Okey, kita gaul-gaul sehinggalah dia sebati, sehinggalah dia naik bau, sehinggalah dia layu sikit. Bolehlah kita masukkan kita punya ayam yang dah perap tadi tu. Okey, ayam tu kenapa dia warna hitam? Sebab tadi kita dah perap dengan kicap pekat tu, dengan kicap manis tu. Kita nak ayam tu punya lemak pecah-pecah sikit supaya dia jadi macam minyak sikit kat atas tu. Okey, lepas tu kita nak ayam tu masak sedikit ya. Sebab kita tak nak dia terlalu lembek. Lepas tu bila dah siap tu, bolehlah kita masukkan air dalam 1 kolej air. Tapi kalau korang punya periuk jenis lain ataupun bersaiz lain, masukkan air sehinggalah ayam tu dia ditutupi oleh air. Lepas tu bila dah siap, masukkan air, bolehlah gaul-gaul sikit. Lepas tu kita masukkan kita punya cendawan. Cendawan shiitake. Cendawan ni kalau korang nak ingat kalau nak pakai yang cendawan kering pun tak ada masalah, tapi rendam dahulu. Tapi kita lagi suka pakai cendawan yang besar-besar, dobok-dobok macam ni. Supaya nanti bila kita makan rasalah cendawan macam dekat food court tu. Kan sedap kan. Tapi kalau nak lebih, tambahlah lebih. Kalau nak kurangkan lain. Tapi kalau korang pergi food court, korang selalu cakap sikit je dapat. Tapi kalau kat rumah, buatlah lebih-lebih sebab tak nak sikitnya dapat kan. Okey, bila dah merenih macam tu, bolehlah kita masukkan kita punya sos tiram. Sos tiram tu kenapa cair? Sebab kita tambah air sikit. Penat cakap panjang-panjang. Lepas tu masukkan kita punya cube pati ayam dan juga kita punya yang kicap pekat, kicap cair, kicap masin. Lepas tu kita punya minyak bijan. Yes, minyak bijan. Minyak bijan tu jangan banyak-banyak ya, nanti dia overpower. So, kita letaklah hanya sekadar secukup rasa. Campak-campak sahaja. Lepas tu masukkan kita punya lada sulah dan juga lada hitam. Lada hitam pun jangan lebih-lebih, nanti panas sangat dalam badan pun tak elok kan. So, biarlah hanya ala kadar. Dan juga garam, jangan lupa garam. Lepas tu gaul-gaul sehinggalah sebati. Kalau nak hitamkan lagi, tambah lagi kicap pekat. Okey, kalau nak hitamkan lagi, tambah lagi kicap pekat. Alright. Lepas tu masukkan air lagi 1 kolej. Ikutlah korang nak banyak mana air tu ataupun kuah tu nak banyak mana. Okey, biarkan dia berenih untuk seketika. Lepas tu bolehlah kita masukkan kita punya air tepung jagung. Tepung jagung ni kita pakai periuk besar ni. Okey, kita tambahkan air tepung jagung 7
sudu tepung jagung, lepas tu gaul dengan air. Okey, gaul sehinggalah dia sebati tau. Barulah korang boleh masukkan ke dalam ni. Lepas tu sentiasa menggaul. Kalau tidak, nanti korang punya kuah tu, kuah korang tu nanti dia macam ada ketulan-ketulan tepung jagung tu. Kita tak nak dia ada ketulan-ketulan. So kita nak dia smooth ataupun lembut. Lembut pula. Dia nak rata je. Apa orang kata, alah, pandai lah korang fikir. Sorry lah, kita blur-blur sikit hari ni. Lepas tu kita gaul-gaulkan dia sehinggalah dia sebati. Kepekatan kuah ataupun thickness of kuah gravy lah, ikut suka nak pekat mana, tambah lagi tepung jagung. Lepas tu kalau nak kurang pekat tu, tambahkan air sikit lagi ataupun kurang ke tepung jagung tu. Alright, lepas tu dah siap lah kita punya kuah macam ni. Nampak tak? Sedapnya. Tak sabar nak makan. Okey, selamat mencuba. Belum end of the video. Belum. Okey, nah sayur tu kita celurkan dahulu. Tapi kalau nak skip bahagian ni pun boleh, tak ada masalah. Sesiapa yang tak makan sayur, ataupun korang nak tukar daripada pakcoy ke sawi pun tak ada masalah. Boleh je. Ataupun sayur-sayur yang korang gemar lah, tak kisahlah korang suka makan sayur apa, boleh je. Ini sebab ni bahagian atas je, topping sahaja. Lepas tu kita punya cili ni kalau kita pasti makan gila. Kalau tak ada cili tak cukup. Tapi kuah tu pun dah cukup pedas dah. Cili ni hanya untuk sampingan, sesiapa nak ekstra pedas. Okey, potongkan cili halus-halus macam ni, campur dengan kicap cair je, light soy sauce. Korang boleh cari kat kedai. Okey, lepas tu kita nak celurkan kita punya yimi ni tak payah lama-lama ya celur, sebab yimi ni dia cepat kembang. Lepas tu bila dia dah kembang, dia dah telur lembik, nanti dia patah-patah macam tu. So kita rebuskan dia dalam 15 ke 10 saat, 10 saat ke 15 saat sahaja. Gaul-gaul sehingga sebati macam tu. Dia dah lembut, dah gaul-gaul, dah lembik macam tu. Bolehlah korang terus toastkan. Tapi kalau nak lembutkan lagi, lebih lama lah, dalam 20 saat macam tu. Okey, tak payahlah lama tau. Betul kita cakap, tak payah lama-lama. Okey, lepas tu toastkan air dia. Okey, bila dah siap semua tu, bolehlah kita hidangkan dia ikut cita rasa masing-masing. Kalau korang nak lebih, letaklah lebih. Okey, bila dah siap semuanya, dah siap toast dah tu, bolehlah kita hidangkan. Tetapi kita nak cakap kepada sesiapa yang penggemar makan nasi, boleh je pakai nasi pun boleh, tak ada masalah. Korang ambil korang punya kuali ataupun periuk, letakkan sedikit minyak bijan, lepas tu letak nasi, lepas tu letakkan kuah di atas nasi tu. Masakkan dia sehingga nasi kita garing. Okey, nasi tu garing. Lepas tu bolehlah korang hidangkan. Makan seperti biasa macam mana kita makan yimi ni. Lepas tu kita nak bagi tahu lagi satu perkara. Sesiapa nak pekatkan lagi kuah tu, ingat ya, wajib tepung jagung tu jangan terus masuk ke dalam kita punya kuah. Okey, tepung jagung tu mestilah kita bancuhkan dulu dengan air. Letak sedikit air supaya dia jadi macam paste sikit. Barulah dia jadi kuah, dia jadi pekat macam ni. Sesiapa nak lebih pekat, tambahkan lagi tepung jagung, ekstrakan lagi. Tapi kalau korang nak kurangkan sedikit dia punya kepekatan tu, korang boleh kurangkan sedikit korang punya tepung jagung. Tak apa, jangan risau, nanti resepi kita akan tulis di bawah. Jangan risau, kita akan tulis semuanya daripada awal sehinggalah akhir. Kita akan guide sehingga habis. Okey, lepas tu balik tadi tu, tepung jagung kita tu kita tak nak dia jadi ketul-ketul. Sebab tu kita tak masukkan tepung jagung terus direct ke dalam kuah. Kita mestilah bancuhkan dulu dengan air. Lepas tu gaul-gaul sehinggalah sebati. Jangan biarkan sahaja ya, nanti tepung jagung tu dia akan mendak ke bawah. Bila mendak ke bawah, dia jadi kerak. Bila kerak, nanti kita punya kuah jadi hangit. So kita tak nak semua tu terjadi. Okey, lepas tu bolehlah korang hidangkan seperti biasa. Makanlah ikut suka macam mana korang nak makan. Lepas dah siap semua tu, bolehlah kita hidangkan seperti yang kita inginkan. Kalau nak letak sayur, bolehlah letak di atas tu. Hias-hias sikit, dia cantik sikit, dia selera sikit nak makan tu kan. Lepas tu letak daun bawang sedikit. Sesiapa yang penggemar makan dengan telur, letaklah telur tu kita masak separuh masak. Lepas tu kita terus letakkan dekat dalam tu, dia separuh masak. Tapi kalau korang nak pakai telur rebus ataupun tak nak pakai telur pun, tak nak letak telur pun, tak ada masalah, boleh je. Ini hanya untuk ekstra lah. Sesiapa yang nak tambah penambahan ekstra, itu cili gitu, menggoda cili tu. Okey, siapa yang suka tengok video ni, tekanlah like dan juga subscribe kita punya channel. Tekan notification bell, bila kita masuk video baru korang akan tahu. So kita akan masukkan video setiap 1 minggu, 1 ataupun 2. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa like dan subscribe channel kita. Bye bye.